Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi bertemu lagi kita dalam episod yang ketiga ini dalam tajuk yang baru, iaitu solat sunat. Okey. Kita dah pelajari pada episod yang pertama, iaitu solat jamak dan qasar. Kemudian episod kedua, solat ketika uzur dan solat dalam kenderaan. Jadi episod yang ketiga ini kita akan melihat jenis-jenis solat sunat. Okey. Solat sunat merupakan amalan tambahan yang dibuat selain solat fardu. Solat sunat merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah. Sebanyak mana kita mendirikan solat sunat, sebanyak itu juga kemahuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, solat fardu kita dah tahu dah. Solat yang wajib dilakukan. Solat 5 waktu tu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tetapi solat sunat ini sebenarnya kita digalakkan untuk kita buat. Okey, memang kita tahu solat sunat tu kalau kita buat kita dapat pahala, kan? Andai kata kita tak buat, kita tidak akan mendapat dosa. Okey, solat sunat dilakukan bukan hanya sebagai amalan tambahan. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi macam-macam kat kita, berbagai nikmat, daripada makanan, daripada pakaian, daripada harta benda, rezeki, dan nikmat kita yang selalu kita lupakan, nikmat iman dan nikmat Islam, serta dua nikmat yang kita selalu lupa, iaitu nikmat kesihatan serta nikmat masa lapang. Semua nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi kat kita ni, sebenarnya kita kena ucapkan terima kasih ataupun kena katakan bersyukur kita pada Allah melalui amalan-amalan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ada beberapa jenis solat sunat. Sebenarnya solat sunat ni banyak. Semua saya akan ceritakan beberapa solat sunat pada episod kali ini. Yang pertama, solat sunat rawatib. Yang kedua, solat tahajud. Yang ketiga, solat tarawih. Yang keempat, solat witir. Kelima, solat tahiyatul masjid. 6. Solat hajat. 7. Solat istiqarah. 8. Solat hari raya. Okey, jadi kita akan lihat satu persatu dari segi lafaz dan juga maksud solat sunat itu. Yang pertama iaitu solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib dilaksanakan sebelum dan sesudah solat wajib yang 5 waktu. Dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Okey, solat sunat sebelum solat fardu disebut qabliyah. Manakala solat sunat selepas solat fardu disebut ba'diyah. Jadi kita akan tengok yang mana tak semua waktu ada qabliyah, ada ba'diyah. Okey, subuh dia ada qabliyah tetapi tiada ba'diyah. Okey, kemudian zuhur dia ada qabliyah, ada ba'diyah. Asar dia ada qabliyah. Okey, maghrib dia ada ba'diyah. Isyak ada qabliyah, ada ba'diyah. Seterusnya, solat tahajud. Solat tahajud dikerjakan pada waktu malam selepas solat isyak hingga waktu solat subuh. Solat tahajud biasanya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Bilangan rakaat 11 rakaat, iaitu 8 rakaat dan 3 rakaat sunat witir. Paling sedikit ditunaikan sebanyak 2 rakaat. Seterusnya solat istiqarah. Solat istiqarah dilakukan untuk mendapat petunjuk, terutama apabila seseorang dalam kekeliruan untuk menentukan pilihan yang terbaik antara 2 pilihan. Jumlahnya ialah 2 rakaat. Sebagai contoh, bila dapat peluang untuk melangkah ke sekolah MRSM ataupun sekolah SBP, ataupun dapat tawaran lain antara 2 sekolah sebagai contoh, maka lakukanlah solat istiqarah. Sebab kita tahu dua-dua itu terbaik dan kita minta pertolongan kepada Allah. Maksudnya kita melakukan perbincangan dengan Allah, minta petunjuk kepada Allah, dan Allah akan bagi jawapan melalui kadang-kadang melalui mimpi.
kadang-kadang melalui hati kita yang tenang. Contoh kita pergi ke sekolah ni, kita rasa okey ni, tenang ni. Dan inilah pilihan yang Allah bagikan kepada kita. Seterusnya, solat tarawih. Solat tarawih ditunaikan selepas solat Isya hingga menjelang fajar pada bulan Ramadan sahaja. Nampak? Boleh dilakukan secara individu ataupun jemaah. Okey, bilangannya sama ada 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Kemudian, solat witir. Witir ertinya ganjil. Solat witir ditunaikan selepas solat Isya hingga terbit fajar. Bilangan rakaat adalah ganjil, iaitu 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Biasanya dilakukan selepas solat tarawih atau solat tahajud. Itu solat witir. Okey, yang kelima, solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid dilakukan sebanyak 2 rakaat ketika masuk masjid, sebelum duduk atau melakukan sesuatu yang lain. Solat tahiyatul masjid ni apabila kita melangkah ke dalam kawasan masjid ataupun ke dalam masjid, maka sunat kepada kita untuk melakukan solat tahiyatul masjid sebelum kita nak buat apa pun dalam tu. Lepas habis tahiyatul masjid, kita akan duduk dalam masjid dan niat pula iktikaf. Dapat pahala kat situ. Okey, seterusnya solat hajat. Solat hajat ditunaikan apabila kita mempunyai hajat agar dimakbulkan oleh Allah. Solat ditunaikan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Ia boleh dilakukan sama ada pada waktu malam atau siang hari. Solat yang terakhir ialah solat sunat hari raya. Kita dah tahu dah, kita baru saja menyambut hari raya Aidilfitri dan kita bakal menyambut hari raya Aidil Adha. Kedua-dua perayaan ini ada solat sunat hari raya. Nampak? Hukum dia sunat muakkad. Okey, solat Aidilfitri ditunaikan pada 1 Syawal, manakala solat Aidil Adha pada 10 Zulhijjah. Okey, cara mengerjakannya, rakaat pertama selepas takbiratul ihram, kita akan baca doa iftitah. Kemudian diikuti dengan takbir sebanyak 7 kali. Okey, kemudian Al-Fatihah dan surah pilihan, kemudian rukuk, iktidal, sujud. Kemudian bangun rakaat kedua, kita akan angkat takbir sebanyak 5 kali. Kemudian macam biasa Al-Fatihah, surah pilihan, sehinggalah kita memberi salam. Selesai sahaja takbir, takbir tu, kita angkat takbir sebanyak 7 kali tu, kita kena baca. Maksudnya setiap kali kita angkat takbir, kita akan baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan yang terakhir, sekarang ni kita dah pelajari mengenai solat-solat sunat, dan yang terakhir ini saya ingin memberi perbezaan, maksudnya antara solat fardu dan solat sunat. Okey, solat fardu hukumnya wajib, manakala solat sunat hukumnya sunat. Maksudnya kalau dah wajib tu memang kena buat, dan kalau dah sunat tu buat kita dapat pahala, tak buat kita tak dapat dosa, dan digalakkan untuk buat. Okey, seterusnya digalakkan secara berjemaah. Nampak? Solat fardu ni digalakkan secara berjemaah. Manakala solat sunat boleh dibuat bersendirian atau berjemaah. Seterusnya, solat fardu berdosa sekiranya kita tinggalkan. Manakala solat sunat tidak berdosa sekiranya kita tinggalkan. Okey, yang keempat, bilangan rakaat telah ditetapkan. Solat fardu ni bilangan rakaatnya telah ditetapkan. Kita subuh kena buat 2. Mana ada buat 4. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat dan Isyak 4 rakaat. Manakala solat sunat bilangan rakaat ada yang ditetapkan dan ada yang tidak. Maksudnya solat sunat ni paling kurang kita buat sebanyak 2 rakaat. Lepas tu selebihnya anda kata kita nak buat 12 rakaat, tak ada masalah sebab dia solat sunat. Okey, jadi
berakhirlah sudah episod kita. Jadi ini video yang terakhir daripada saya. Okey, saya nak minta kerjasama semua pelajar untuk melihat dan mengulang kaji pelajaran berkenaan yang telah saya cakapkan daripada episod 1 sehinggalah episod yang ketiga ni. Okey, jadi terima kasih atas perhatian. Wallahu alam. Dan andai kata ada, macam mana nak kata, andai kata ada permintaan untuk episod keempat, insyaAllah saya akan cuba buat. Okay. Dan untuk tahun 5 boleh tengok kepada video untuk tahun 4, akan nanti akan saya postkan kemudian. Okay. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.